سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, yang berbahagia Tuan Imam Bilal Ahli Jawatan Kuasa Surau Al-Ikhwan Pinggiran Putra, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita menyambung bacaan hadis yang ke 17. InsyaAllah kita menyambung hadis daripada kitab 40 hadis akhir zaman yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada hari itu kita berhenti daripada hadis tentang zaman orang yang tidak peduli daripada mana dapatnya harta. InsyaAllah pada hadis minggu ini, bulan ini, kita menyambung berkenaan dengan hadis yang ke-18 kan? Iaitu 17. Daripada Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kata dia daripada Abi Malik radhiyallahu an Al-Ash'ari radhiyallahu an, telah berkata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, la yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha yukhzafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughayyinat yakhsifu Allah subhanahu wa ta'ala bihimul ard wa yaj'ala minhumul qiradata wal qanazir atau kama qala amma ba'du. Rawahu Ibnu Majah. Daripada Abu Malik radhiyallahu an Al-Ash'ari radhiyallahu an telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda. Kata Nabi, sesungguhnya akan ada sebahagian daripada umat aku yang meminum arak, kata Nabi. Tetapi mereka menamakannya dengan nama yang lain. Mereka meminum arak sambil diiringi dengan alunan muzik dan nyanyian bidu wanita. Allah subhanahu wa ta'ala akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi dengan gempa, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan merubah mereka menjadi kera dan khinzir. Hadirin rahimakumullah, tajuk kita pada pagi ini adalah orang yang meminum arak tetapi menamakannya bukan arak. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan akhir zaman, yang mana orang yang meminum arak ini dia akan menamakan arak itu bukan dengan arak. Dia letak nama lain lah selain daripada nama arak itu. Tujuan dia adalah untuk nak mengaburkan ataupun nak menghalalkan benda yang haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la yashrabanna. Kita melihat kalimah daripada hadis, perkataan hadis ini. La yashrabanna, kata Nabi, sesungguhnya akan ada sebahagian daripada umat Nabi yang meminum arak. Nasu min ummati al-khamra. Di dalam Islam, perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala larang, nama dia haram. Perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala larang, nama dia haram. Perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, nama dia haram. Dan ada yang disebut sebagai makruh.
Jadi di antara perkara yang dilarang dalam Islam dalam bentuk minuman adalah minuman arak. Kerana arak ini sifat dia memabukkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, al-khamr muskar. Arak itu memabukkan. Dan apa sahaja minuman yang memabukkan, maka hukumnya adalah haram. Itu kaedah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi arak haram hukum dia. Sebab apa? Memabukkan, drunk. Orang yang minum arak ini, kalau dia nak sembahyang, tak boleh. Waktu ketika mana awal-awal mutaqaddimin, ataupun kita sebut sebagai pada perkembangan awal Islam, pada awalnya dibolehkan meminum arak. Sedikit demi sedikit Islam bagaimana dia mentarbiyah umat Islam ini untuk meninggalkan perkara itu sikit demi sedikit. Bukan secara drastik. Jadi mula-mula boleh, kemudian diharamkan, tidak dibolehkan ketika mana nak sembahyang, ketika mana nak solat. Khawatir, takut rakaat itu tidak pasti. Jadi bila mabuk ni makna dia tidak sedar. Bila tidak sedar ini, dia tak tahu apa yang dia buat. Jadi Nabi alaihi wasallam sebut dalam ayat Al-Quranul Karim, ya ayyuhallazina amanu, kata Allah, wahai orang yang beriman, la taqrabus salat, jangan kamu dekati sembahyang, wa antum sukara, saat ketika mana kamu berada dalam keadaan mabuk, derang. Sebab apa? Sebab tidak tahu apa yang dibuat. Kemudian apabila Islam semakin berkembang, apabila akidah umat Islam semakin mantap, apabila syariat mereka, ibadah mereka semakin bertambah kewajipan, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala melarang terus minuman arak. Jadi minuman arak ni ada tak kebaikan dia, tuan-tuan? Banyak keburukan daripada kebaikan. Dan hanya beberapa persen saja kebaikan itu yang bukan datang kepada individu, bahkan dia hanya memberi kebaikan dari sudut ekonomi sahaja. Ekonomi sahaja. Mungkinlah ada penjualan, pembelian arak itu mendatangkan kebaikan, maslahat pada ekonomi. Dan di dalam agama Islam ini kita maklum bahawa menjaga ataupun maqasid dalam agama Islam ini, maka perlu diaturkan dengan yang pertamanya adalah dengan menjaga agama. Menjaga agama, hifdzuddin. Apabila menjaga agama, ihfazillah, menjaga agama Allah, sudah kita jaga, maka pasti Allah akan menjaga barang-barang yang lain, seumpama ekonomi, keluarga, kemudian negara, dan sebagainya. Ada 5 maqasid di situ: menjaga agama, menjaga nasab, menjaga keturunan, menjaga maruah, kemudian kita menjaga diri kita. Itu dalam maqasid syariah. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi kenapa Islam melarang kepada kita umat dia meminum arak? Ini kerana arak memabukkan, boleh merosakkan akal manusia. Dia hanyalah hiburan semata-mata, sekadar memenuhi syahwat dan juga nafsu. Sebab tu kalau kita tengok sekarang ni di Malaysia, minuman arak ini menjadi perbahasan akta dia di parlimen. Kerana apa? Kerana ramai sangat dah orang yang mati disebabkan oleh pemabuk-pemabuk yang melanggar orang yang tidak bersalah. Dari sudut ekonomi memanglah dia mendatangkan
manfaat pada cukai dan sebagainya. Ini bukan politik tuan-puan. Tetapi dari sudut maslahat, cuba bayangkan jika mana orang yang mati tidak bersalah itu orang yang boleh mengeneratkan ekonomi negara ini lebih daripada pendapatan Arab itu sendiri. Nampak tak tuan-puan? Orang yang dibunuh tu terbunuh oleh pemandu yang mabuk. Contohnya yang dibunuh itu pakar ekonomi. Jadi kalau kita tengok bukan setakat hidup ni bukan kerana fulus semata-mata. Kalau hidup kerana fulus semata-mata, maka bahkan kata hamka, binatang lebih mulia daripada manusia. Dari sudut yang lain, nyawa itu tidak boleh dijual beli. Kan? Nyawa tidak boleh dijual beli. Maka dengan disebabkan adanya kelalaian ataupun careless daripada orang yang mabuk ini, maka dengan sebab itulah Islam melarang umat dia mendekati yang disebut sebagai ummul khaba'is. Ummul khaba'is ni apa? Ibu bagi segala kejahatan. Ada satu cerita muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada satu zaman dahulu, once upon a time, ada seorang abid, orang yang abid, kuat beribadah. Nama dia Barsisa. Disebut di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia ini kuat beribadah, subhanallah. Anak murid dia ramai. Boleh kata alim lah, masya-Allah. Satu hari ada seorang tetamu datang. Tetamu ini datang ke rumah dia, kemudian menjadi tetamu selama beberapa hari, duduk di rumah Barsisa. Apabila duduk di rumah Barsisa, maka waktu semayang, waktu makan dia semayang, waktu tidur dia semayang, dia beribadah. Dia tak berhenti, ni tetamu ni, dia tak berhenti makan, dia tak berhenti rehat, non stop. Jadi yang Barsisa ni orang yang kuat amal ibadah, maka dia pun berhenti rehat. Manusia kan, dia ada letih, dia ada rehat. Jadi apabila dia tengok kawan ni, tetamu ni luar biasa, kata dia kan, lalu dia pun tanya, apakah rahsia kawan ni sampai dia apabila dia ni sembahyang tak berhenti sembahyang? Apakah rahsia dia? Maka tetamu ni pun bagi tahulah rahsia dia. Kata dia, sebenarnya aku ini dulu nak jadi macam ni bukan mudah, tapi aku ni bertaubat kepada Allah atas dosa yang aku buat. Apa dosa yang kamu buat? Kata dia, saya buat semua dosa besar. Semua dosa-dosa besar saya buat, kata dia. Makna dia nak bertaubat ni tuan-puan. Orang yang boleh berjaya ni, sebelum dia berjaya, makna dia gagal. Dia nak abang kata, sebelum dia nak kuat ibadat ni, maka dia orang yang asi, dosa besar. Jadi apa yang dosa yang dia buat? Semua dosa. Bunuh, berzina, minum arak. Ni nak sebut pasal minum arak ni. Jadi kata dia kepada Barsisa, kalau tuan nak jadi macam saya, maka tuan kena buat semua dosa ni. Kena buat semua dosa ni. Boleh tak tuan bunuh? Kata dia, bunuh tak boleh. Kan? Aku ni bukan takkan nak bunuh orang. Nak bunuh semut pun aku tak bunuh. Kan? Makhluk Allah yang binatang kecil tu pun aku tak bunuh. Nak bunuh orang? No. Kemudian kalau macam tu, kata dia, tuan berzina lah. Kan? Buat dosa zina. Zina ni dosa apa? Seburuk-buruk dosa. Allah kata, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Seburuk-buruk tak boleh buat. Kemudian option yang terakhir dia bagi apa?
maka kalau macam tu tuan buatlah dosa ni tak membabitkan orang, kata dia. Apa dia? Minum arak. Nah, ni tajuk kita ni. Minum arak bila lepas tajuk riba. Arak tuan-puan. Yang riba haram hukum dia. Yang boleh makan atas riba bini boleh. Kalau arak pula haram, yang boleh minum adalah minum susu atas rak. Atas rak boleh ya. Arak tak boleh minum. Sebab apa? Dia ibu kepada dosa. Bila kawan ni minum tuan-puan, yang kata bersisa ni dia minum. Ini cerita dalam kitab Al-Hikam. Wallahu a'lam. Apabila dia minum, maka dia minum di kedai. Dia minum di kedai tuan-puan. Apabila dia order minuman arak ini, dia kata tak apalah kalau macam tu aku minum arak, mudah-mudahan untuk apa? Tujuan bila dia bertaubat nanti dia lebih baik. Keadaan dia non stop macam kawan tu. Sebab itu dalam Islam Allah Subhanahu Wa Taala bukan nak melihat sebanyak amal, tetapi sekualiti mana amal. Kalau kita buat amal tapi buat dosa, no. Buat amal, jangan buat dosa. Kalau boleh tinggalkan dosa. Tuan-tuan dan puan-puan, faham betul-betul amal tu apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Dosa tu apa? Menghalang kita dekat dengan Allah Ta'ala. Dia kata maksiat syahwat tu. Maka dia pun minum. Dia order daripada waiters, perempuan ni. Minum-minum, dia pun mabuk. Minum arak ni mabuk tuan-puan. Lepas mabuk tu, maka dia pun tak sedarkan diri. Dia tengok perempuan tu, akhirnya dia pun berzina. Apabila dia sedar kesilapan yang dia buat, maka dia takut. Dalam keadaan begitu, akhirnya dia pun membunuh perempuan tersebut. Daripada dia takut nak bunuh orang, daripada dia takut nak berzina, akhirnya dia buat. Dengan sebab apa? Dia tak sedar diri, kesan daripada minum. Sebab itulah Islam melarang daripada umat dia meminum arak. Ustaz, kata dia, kami bukan minum arak pun. Tajuk ni tak kena langsung dengan kita. Tak tuan-puan. Tajuk ni memang kita tak buat, tetapi kita kena ambil pengajaran supaya kita dapat berdakwah kepada orang yang buat. Tu. Ada setengah orang bila tajuk tu tak kena, dia bangkit buang. Kata aku bukan buat pun datang ni. Tak. Bukan masalah buat tak buat. Bila kita dengar hadis pun dapat pahala. Kemudian cara macam mana kita nak tackle sahabat kawan kita yang bukan Islam minum arak. Macam mana cara dia? Macam ni kita agak punca dia. Merosakkan akal tuan-puan. Sebab tu dalam maqasid syariah kena jaga akal, hifdzul akal. Akal ni tuan-puan satu anugerah yang sangat berguna kepada hamba Allah yang nama manusia. Sebab akal lah yang membezakan manusia dengan binatang. Akal lah yang membezakan manusia dengan makhluk yang lain. Binatang tak ada akal. Kemudian malaikat pula ada akal tapi tak ada nafsu. Jadi manusia ni ada akal, ada nafsu. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu kenapa tak boleh minum arak? Kita kata kepada orang yang bukan Islam sekalipun, kerana nak menjaga akal mereka. Dia minum-minum arak, dia duduk kondominium, tengok bawah macam dengan tengok apa? Macam dengan tengok bawah lantai tu dia turun tangga. Dia pun terjun, mampui. Kan? Rugi tak hidup dia? Rugi. Jadi bila dia mati bukan hilang masalah, tambah masalah pula. Ni siapa nak siapa pula terjun? Kan? Itulah makna dia. Jadi fahamlah sebab apa Islam melarang, pasti ada sebab dia. Dan perbahasan selain daripada arak, ini dia juga dilakukan oleh umat Islam. Dia minum minuman yang memabukkan walaupun bukan nama arak. Inilah dia punya perbahasan dia. Yang Nabi kata umat aku yang meminum arak tetapi dia ubah nama bukan arak. Ataupun adik-beradik arak. Contoh apa?
yang boleh memabukkan, tak sedarkan diri, dadah, ketum. Kan? Ketum, tahu tak ketum? Campur dengan ubat nyamuk, dengan tik lembu, dengan minyak gas. Kan? Dia haid semacam dia. Kan? Jadi akhirnya menyebabkan apa? Bahaya orang sekeliling dia. Dadah sama juga. Jadi tuan-tuan, Subhanahu wa ta'ala, sebab itulah Islam melarang. Maksudnya daripada keterangan hadis, akan ada di kalangan orang Islam ini itu makna dia dengan makna dia zaman ini, zaman lah makna dia kan, mutaakhirin kita ni, masya-Allah kan. Minuman yang Islam bagi tapi dia nak hak tu kak, yang pelik-pelik ni kan. Bila iman tu tuan-tuan dia lemah, maka dia akan mencari jalan untuk apa? Menghiburkan diri dengan jalan yang tak betul. Kita minum ni untuk tujuan apa? Nak sihatkan tubuh badan. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut minum dan makan ini tujuan dia adalah untuk apa? Untuk apa? Sihat tubuh badan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah makanan, minuman, bukan hanya halal, bahkan tayyib. Nampak tak? Jadi makan ni tuan-tuan untuk apa? Sihat, ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila benda itu merosakkan, maka Islam larang. Sebab Islam ni sayang kepada umat dia, care terhadap umat dia. Sebab itulah dia melarang umat dia merosakkan apa-apa jenis nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi. Dan mereka menyatakan, orang yang minum arak ini menyatakan ataupun adik-beradik dengan dia, bahawa yang diminumnya itu bukan arak. Kan? Dia mendinaikan minuman yang diminum itu, dia kata bukan arak. Dia lain kasbut ke, kan? Apa lagi? Heineken ke, adik-beradik lah juga, arak juga kan, campuran-campuran. Hanyalah sejenis minuman yang dapat menyegarkan badan ataupun yang dapat menghilangkan haus, tuan-tuan. Jadi tujuan dia adalah untuk apa? Minum ni untuk menghilangkan haus dan menyihatkan badan. Mereka juga menamakan minuman ini dengan bir. Bir ini apa? Arak. Misalnya kan tak ada, dia kata kan tak ada sebutan araknya, tetapi sebenarnya ia adalah arak yang diharamkan oleh syarak itu. Apa makna syarak? Iaitulah syariat Islam. Kan kita nak makan, nak minum, nak buat apa pun dalam Islam ini, syariat dia untuk apa? Untuk mendapat redha daripada Allah. Kata Raja Haji fi sabilillah, barang siapa yang ada agama, maka nama dia boleh dibilang nama. Barang siapa yang tiada agama, maka dia tidak boleh dibilang nama. Barang siapa yang mengenal empat, maka orang itu adalah orang yang selamat. Jadi dalam nak buat apa, kita sebagai umat Islam, yang pertama kena kenal empat. Apa dia itu empat? Yang pertama, kita kena kenal hakikat kita. Hakikat kita ni apa? Hamba Allah, lemah sangat. Jadi bila Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu benda ni tak boleh, maka pasti ada mudarat dia. Kan? Allah Subhanahu wa ta'ala tak bagi dalam Islam ni, maka dia bagi yang lain. Banyak lagi minuman. Ayat apa yang boleh minum? Semua kecuali arak. Ayat teh ai, ayat milu ai, teh tarik. Ayat apa lagi? Semua boleh minum. Jangan minum arak sudah, kerana dia merosakkan akal. Kemudian kenal diri kita ni, hak, yang baik, yang betul, yang salah,
Macam mana nak tahu? Kena baca Quran. Kerana Al-Quran itu sifat dia adalah Al-Furqan, yang membezakan yang hak dan yang batil. Daripada mana datangnya dalil tak boleh minum arak? Datang daripada Al-Quran, datang daripada hadis, datang daripada qiyas ulama, datang daripada ijtihad ulama. Sebab apa? Sebab apa? Semua telah ijtihadkan. Kemudian apabila kenal diri kita, maka bila Allah tak bagi, pasti ada hikmah dia. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi apa kepada kita? Pahala. Kan? Kita tinggal benda yang haram, dapat pahala. Bukan buat benda yang wajib saja dapat pahala. Tak. Tinggal benda yang haram pun dapat pahala. Bahkan makruh tinggal pun ulama kata dapat pahala. Tu. Bukan buat benda yang wajib saja dapat pahala. Bahkan tinggal, tak buat, tak minum, dapat pahala. Tu dia. Kemudian apabila kita kenal diri kita, hamba Allah, Allah nak bagi pahala, dengan pahala tersebut maka kita boleh redeem syurga. Tuan-puan, dalam syurga arak boleh minum. Arak boleh minum. Sebab tu Allah tak bagi minum lah. Nanti dalam syurga nak minum tanpa, minta lah. Tapi dunia, apa yang tak boleh jangan buat. Itu takwa, tuan-puan. Menjaga perintah Allah Ta'ala. Jadi ketika mana Nabi SAW peristiwa Isra' wal Mi'raj diangkat ke langit, kemudian sebelum nak diangkat itu Nabi solat 2 rakaat mengimami para nabi-nabi. Kemudian Jibril alaihi salam berikan kepada Nabi 2 minuman. Yang pertama minuman susu, yang kedua minuman arak. Nabi pilih yang mana? Nabi pilih susu. Susu, kerana itulah fitrah manusia putih. Yang arak ni apa? Campur lama, lagi mahal tuan-puan arak. Kan? Biasa minum tak arak? Tak biasalah kan. Sentuh pun tidak, masya-Allah. Tapi adik-beradik, arak ni tuan-puan banyak. Kan? Alkohol ni, minuman beralkohol. Kan? Dan dalam makna kita sebut adik-beradik ni yang ada alkohol dalam tu. Walaupun tak banyak, ada sikit, tinggallah. Walaupun dibolehkan, tapi syubhah dia panggil. Botol macam botol arak pun ada, dia buat. Tapi bukan minuman arak. Contohnya apa? Macam botol arak. Dia buat macam botol arak, tapi bukan arak. Pun ulama kata tinggalkan. Sebab dia syubhah. Famani taqa syubhat famanistabra'a lidinihi wa 'irdihi. Siapa yang tinggal benda syubhat ni apa? Maka dia menjaga agama dia. Orang yang warak lah syubhat ni. Yang dia tinggal benda syubhat ni orang yang warak. Tinggal benda syubhat. Muzik tak dengar. Kemudian apa lagi? Makanan yang tak ada halal ini dia tak makan. Walaupun benda tu boleh, tapi antara boleh tak boleh dia tinggal. Insya-Allah dia akan kuat agama dia, mudah dia nak beramal. Sebab tu kita kalau kita tengok balik, sebab apalah payah sangat kita nak bangkit qiyamul lail. Payah sangat kita nak baca Quran. Kita nak duduk berzikir lama sikit, kita dah resah dah. Sebab apa? Punca dia kadang kala datang daripada makanan-makanan yang tidak tahu halal ataupun haram. Tu, dia jadi darah daging ni tuan-puan. Kesan dia pada hati. Allahu Akbar. Hati, berarti bila kita semayang kan, kita pegang. Orang tasawuf ni dia pegang belah kiri, pegang hati tu. Sebab apa? Hati tu berbolak balik. Tu pegang zahir lah. Tapi batin ni nak pegang dengan apa? Pegang dengan ilmu dan fikrah yang betul. Tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian bila kenal hakikat, yang pertama, kita akan pergi kepada kedua, yang mengenal syariat, patuh kepada syariat. Antara syariat iaitulah meninggalkan perkara yang haram dan kita menjaga akal kita. Syariat tu muamalat, jinayah, ahwal syakhsiyah,
politik, siasah, semua syariat. Apa-apa kita buat semua dapat pahala. Bukan sembahyang saja Islam ini, bahkan kita berkeluarga patuh syariah, syariah compliant, perbankan kita, iktisad ekonomi kita, politik kita, dalam parlimen macam mana, semua ikut Islam, maka dapat pahala. Tu tengah berdebat apa tu, mati contohnya, kan, duk fikir masalah rakyat, mati dalam syahid kerana dia mengikut syariat Islam. Gitu cantik Islam ni, kan, cantik dah hidup kita ni bila berlandaskan kepada syariat Islam, indahnya bersyariat. Kemudian apabila syariat dijaga, maka yang ketiga, pergi kepada seterusnya, iaitulah dengan menjaga apa? Tariqah. Tariqah ni apa? Turuk jalan, ihdinas siratal mustaqim, istiqamah. Di antara tariqah jalan itu ialah antaranya jalan orang-orang yang wara'. Kita ni, kita bila berjalan, kita upgrade hidup kita, lama sikit upgrade. Kita tinggal yang ni, kemudian kita zikir yang ni, tambahkan lagi daripada murid kepada muhib, daripada muhib kepada apa? Kepada arif billah. Itu dalam kitab-kitab tasawuf ni, dia makam dia. Sebab tu kita kena apa? Target kita. Target kita bukan dunia, tuan-tuan, semata-mata, tetapi target kita akhirat. Kita nak ada level di sisi Allah Subhanahu wa taala, makin lama makin tinggi makam kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Macam mana nak angkat darjat ni? Kena banyak amal ibadah. Macam mana nak buat amal ibadah? Kita kena apa? Ada satu kekuatan. Nak dapat daripada mana? Iaitulah dengan menjaga makanan yang halal, dan menjauhi makanan yang haram. Muslimin dan muslimat, yang terakhir barulah kita akan kenal apa itu, siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah. Nampak tak? Sama apa? Hakikat. Yang kedua, syariat, jaga. Yang ketiga, tariqat. Yang keempat, makrifat. Gitu. Kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenal dalam bentuk kenal. Maka bila Allah kita kenal Allah, Allah sayang kita. Bila Allah sayang kita, dia redha kita. Bila dia redha kita, kita akan mendapat apa yang kita impiankan, iaitulah jannah, syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setiap seorang laki-laki berbanding dengan 11 wanita. Ini kata dia tentang apa? Masuk dalam tajuk yang lain dah pula. Baik, habis. Tentang apa? Arak. Kemudian pula menjadi kebiasaan apabila ada minuman keras di satu tempat, maka akan ada pula di sana keadaan mabuk disertai dengan wanita. Kenapa arak ni tak boleh? Kebanyakan yang meminum arak ini, dia bukan minum seorang-seorang dia. Dia akan ajak member dia, jom join. Bila nak buat apa kebaikan, maka dia malu nak ajak. Bila nak minum arak, buat benda-benda maksiat ini, dia ajak. Dia bukan ajak sejenis saja, bahkan dia akan ajak dua jenis. Dua jenis ni makna dia apa? Lelaki, jenis yang lain dipanggil wanita. Ajak pula jenis yang ketiga, pondan pula. Tak masalah. Ajak pula lagi tomboy pula, jenis keempat. Bila banyak jenis tu, jadi pelangi tu. Tahu tak pelangi? Orang duk tukar apa nama, display picture, color pelangi tu, rainbow. Sebab apa? Datang daripada banyak jenis. Itu makna jangan kita pula cantiknya Pak Long ni pun ubah gak display picture. Kita tengok macam cantik, padahal ada disebab sebalik benda-benda yang dibuat tu oleh Facebook, benda-benda media sosial yang direka oleh Yahudi ni. Kita gunakan untuk kebaikan. Bukan semua benda yang orang buat kita buat, jangan. Okey. Sebab tu pentingnya untuk kita mengaji, tuan-puan.
Kemudian bukan hanya dengan wanita, bahkan juga dengan alunan muzik-muzik yang mengasyikkan. Ada tak orang minum arak pasang zikir? Nah, ada. Pasang muzik tuan-puan. Pula tak lagi mengganggu jiran. Parti. Parti ni night club, night party buat kat rumah. Ni gaya-gaya orang putih ni. Tapi masuk dah tuan-tuan. Di mana? Di Malaysia. Hujung minggu, masya-Allah. Anak muda-mudi berpesta sehingga ke pagi. Pagi. Dulu tak sampai lagi tuan-puan. Di Bangi dah sampai dah di Bangi. Tu di Evo tu. Kena ambush dengan Jabatan Agama Islam. Kan? Sampai dah. Tu kalau kita tak jaga diri kita. Kita jaga diri kita tak cukup. Kita kena jaga anak-anak keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa golongan ini akan ditimpa gempa bumi ataupun tubuh mereka akan dirubah menjadi kera ataupun babi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, gempa bumi yang terjadi di beberapa tempat dunia ini sebagai salah satu siksa daripada Allah Taala kepada perbuatan maksiat yang bermaharajalela di dalam kalangan masyarakat. Jikalau golongan ini belum sampai ke tingkat berubah bentuk badan mereka menjadi kera ataupun babi, tetapi perangai dan cara hidup mereka sudah pun menyerupai kera dan juga babi, kata dia. Yang maksud kera tu bukan berubah tubuh badan tu, perangai macam kera, bawa kereta macam kera. Nah, tuan-puan tak kena kat kita tak apa. Kena kat adik-beradik kita, taubat tuan-puan marah gila. Kawan saya, mak dia kena langgar oleh pemabuk. Tu dia. Tuan-puan, kita ni negara perkara tiga. Satu, Islam, agama, wilayah, persekutuan, federal. Patutnya kita kena apa? Kita kena fight lah benda ni. Abaklah kat geng-geng non-Muslim ni. Banyak lagi minuman. Kalau nak tertarik main rumah kuat. Kan? Tak payah minum arak lah. Bukan ada apa pun arak ni. Nak seronok semata-mata. Dia duduk kerja siang malam nak dapat duit. Perhabis dekat duit arak pula dah. Kan? Rugi tak? Tahu pula rugi. Kalau dia bisnes rugi dia marah. Macam tu juga. Janganlah duduk rugi. Simpan duit tu. Dia pun ada orang tua bagi sedekah kat orang tua dia. Tak ada agama yang mengajak umat dia untuk minum arak. Dan agama yang di sisi Allah adalah agama Islam sahaja. Yang lain punya agama tu nullified, tidak dikira agama. Sebab tu kena berbalik kepada Islam, tuan-tuan. Islam inilah yang akan menyelamatkan kita daripada mara bahaya bencana, memberikan kepada kita kejayaan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah mohon maaf salah dan silap saya. Mudah-mudahan kita mendapat pengajaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bacaan kita ini mudah-mudahan pahalanya mengalir kepada pengarang Abu Ali An-Nadawi ataupun Ustaz Fahmi Zamzam, dan juga kepada kita semua yang duduk dalam majlis ilmu pada pagi ini. Rahmatan, keberkatan, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.